السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقنا ومن معه جميعا. فقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعون له أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. Sesungguh telah kami datang akan Nabi Musa itu 9 mukjizat. Sesungguh kata Allah, telah kami datangkan kepada Nabi Musa 9 ayat. Apa ayat? Mukjizat. Kita baca ayat dulu. Musyrikin dia minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak guna mukjizat. Mereka minta supaya Nabi naik ke langit, depan mata mereka bawa turun Quran, seketui letak depan muka mereka. Macam-macamlah ayat lepas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak guna mukjizat. Mereka minta Bukit Safa tukar menjadi emas, baru mereka nak beriman. Pun tak, Nabi tak kabulkan. Walaupun boleh kalau Nabi nak buat. Kerana beriman itu biarlah ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Ikhlas semata-mata agama Allah. Tapi kalau nak tengok benda pelik-pelik baru nak beriman, itu tak ikhlas nama dia. Berfikir dengan hati yang lapang dan tenteram. Tengok ayat-ayat Allah, perhati betul-betul. Tengok kejadian Allah Ta'ala, berfikir. Timbul yakin dalam mata hati, beriman dengan Allah. Jangan tunggu nak tengok benda pelik baru nak beriman. Baru nak nampak kebesaran dan keagungan Allah. Macam kita lah ni lah. Cukup dah benda yang Allah Ta'ala buat. Al-Quran untuk menguatkan keimanan kita. Alam yang Allah Ta'ala jadikan ini, tengok, fikir. Nak tunggu langit tulis kalimah Allah baru nak beriman, baru nak nampak kebesaran Allah. Nak tunggu pokok petai keluar ayat baru nak nampak kebesaran Allah. Nak tunggu pokok nampak macam rokok baru nak nampak kebesaran Allah. Nak tunggu sisi ikan tulis la ilaha illallah di sisi tu baru nak nampak kebesaran Allah. Semua benda di atas muka bumi ini kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah tengok dan berfikir. Dalilnya macam Nabi Musa dulu. Ada 9 mukjizat. Ada Fir'aun beriman? Tak. Dia tetap sombong, angkuh, takabur. Sebab tu hidayah dan taufik nak masuk ni kena ada sifat takwa. Orang kafir pun kalau dia ada sifat takwa, insya-Allah dia boleh terima Islam. Dia merendah diri, tak sombong, mengaku kesilapan, sedar diri banyak salah, banyak silap. Kita pun sama, belajar mengaji kena ada sifat. Aku ni jahil, aku ni dosa banyak, aku ni dah tua dah, kawan-kawan mati ramai dah, amalan aku tak banyak, aku ni jauh dengan Allah Ta'ala, banyak lagi ilmu yang aku tak ada. Kalau belajar lagu tu, Quran dia pelan-pelan masuk dalam dada kita, kerana dia ada sifat tu. Tapi kalau main mengaji ni ada sifat sombong, main mengaji nak syok-syok, nak jumpa kawan, nak shopping, tajuk ni ada lagu lain. Panggil tajuk nak dengar je kitab tu pun aku mengaji lama dah. Ini tak boleh masuk. Kena ada sifat takwa. Kalau cakap nak tunggu beriman, nak tengok benda-benda pelik, Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Musa 9 ayat. 9 ayat. 9 mukjizat Nabi Musa. Fir'aun tetap tak beriman. Tu cerita dia. Itu yang kata mukjizat Nabi-Nabi ada mukjizat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada mukjizat.
Tapi kebanyakannya mukjizat dilihat oleh orang yang telah beriman. Macam saya sebut selalu dah, Nabi rendam tangan dia di dalam bekas air, air keluar, boleh diguna untuk bala tentera, minum, mandi, guna semuanya. Siapa yang lihat? Orang beriman. Nabi baca khutbah di atas mimbar baru, mimbar lama yang dikerak daripada batang kurma kering itu. Hari itu Nabi tak naik dah, batang kurma tu teriak. Nabi bercakap dengan batang kurma kering. Siapa lihat? Orang dalam masjid. Siapa dia? Orang dah beriman. Makin kuat dan bertambah keimanan mereka. Nah itu, mukjizat-mukjizat di nama Nabi dulu banyak ditunjuk kepada orang yang beriman. Bahkan mukjizat Nabi SAW berbeza dengan mukjizat-mukjizat Nabi-Nabi dahulu. Nah, Nabi lebih berhadapan dengan kaum dia, mengajak mereka supaya berfikir. Nah, mengajak supaya mereka berfikir. Itu cerita dia. Baik. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin, sesungguh telah kami datang akan Nabi Musa itu 9 mukjizat yang nyata, yang besar-besar, iaitu asa, tukaknya jadi ular. Kita biasa dengar dah, ayat kita mengaji banyak dah, tungkat Nabi Musa bertukar menjadi ular. Tungkat Nabi Musa juga pukul, laut terbelah. Mana boleh tukar jadi tungkat kayu jadi ulat? Ulat betul, bukan silap mata. Dulu dia panggil silap mata. Mata tu tersilap tengok. Sebenarnya tungkat tapi nampak ulat tu panggil silap mata. Yang ni bukan silap mata, ulat betul. Itu mukjizat Nabi Musa. Tungkat Nabi Musa pukul laut, terbelah. Terbelah. Nah itu, tukar Nabi Musa. Kedua, tangan apabila dimasuk ke dalam leher baju keluar putih. Tangan Nabi Musa AS bila masuk ke leher baju, kepit bawah ketiak. Tangan kanan kepit bawah ketiak kiri, keluar cahaya bersinar-sinar melalui tangan Nabi Musa. Tu mukjizat Nabi Musa. Yang ketiga, tufan. Berlaku tufan. Tufan air bah 7 hari. Dia berbeza. Kita pun sebut taufan. Taufan ni juga dipanggil ribut. Tapi air laut bila besar pun dipanggil tufan juga. Tufan ni bila air bah besar, datangnya angin, dipanggil taufan. Apa bahaya dia? Dia ada ombak yang besar. Dia berlaku ombak yang besar. Macam banjir Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh alaihi salam, dipanggil taufan Nabi Nuh juga. Tenggelam. Gunung-gunung yang tinggi tenggelam. Kalau tenggelam duduk diam saja tak apa. Tak apa, teruklah juga. Bagaimana kalau datang ombak yang besar? Macam kita lah ni. Selalu kita banjir dengan banjir. Tapi banjir tak disertai ribut. Kalau disertai angin yang kuat, banjir membawa badai yang besar. Jarang kita tengok lah ni. Banjir yang mari sengat, duduk rumah naik pun tak sedap. Sedap sakat lutut dah, pun teruk dah. Macam mana banjir yang besar, tiba-tiba mari ombak yang bergelora. Orang nak tolong macam mana? Perahu-perahu tenggelam, bot-bot tenggelam, itu panggil tufan. Berlaku di zaman Nabi Musa alaihi salam, mukjizat Nabi Musa. Itu. Jarak belalang. Semuanya belalang. Allah Ta'ala boleh buat, dia menetah sat saja, penuh dengan belalang. Macam nak riuh dengan apa? Corona ni lah. Sekejap dia membiak penuh dunia. Cuma tak nampak. Kalau benda tak nampak Allah boleh buat, macam mana benda yang nampak Allah Ta'ala buat? Membiak. Yang begitu sekejap. Macam zaman Nabi Musa dulu, mukjizat Nabi Musa belalang. Berjalan belalang, dalam pinggang belalang, dalam periuk belalang, dalam bekas ayak belalang, kuk ramam, semuanya belalang. Makan makanan habis, dogoi. Itu mukjizat Nabi Musa, belalang. Makan segala tanaman 7 hari. Dan bubuk dan kuman, bubuk. Makan padi, jenis bubuk. Makan habis padi-padi mereka, gandum mereka. 7 hari.
Kita habis bubuk kan. Habis makan beras-beras habis nak buat macam mana? Kalau bubuk ni ada Allah tunjuk sikit je. Beras kita ada sikit, makan dengan bubuk habis dah. Ni tak, beras habis makan dengan bubuk, padi semua habis licin, gandum-gandum habis. Berlaku mukjizat Nabi Musa tu. Dafada ni katak. 7 hari katak. Penuh dengan katak. Pijak atas katak, tidur dengan katak, nganga mulut pun katak masuk. Oi teruk kau aja ni takut katak tu bagaimana? Keliling atas katil, selimut dengan katak atas bawah. Pi dapur katak, buka periuk katak, penuh katak. Berlaku. Itu mukjizat Nabi Musa. 7 hari. Hingga tiada boleh buka mulut, nganga mulut je cuh katak masuk. Nganga mulut cuh katak masuk. Itu zaman Musa dulu, zaman Nabi Musa. Itu. Damun darah. Air bertukar menjadi darah. Semua darah, bahkan sungai Nil air mengalir darah, bau darah. Air dalam besen darah, dalam periuk darah, semua jadi darah. Allah boleh buat. Berlaku di zaman Nabi Musa dulu, mukjizat Firaun. Nah itu. Tamasul masakh. Emas, perak jadi batu. Emas yang mahal, perak yang mahal bertukar menjadi batu, tidak ada nilai. Itu. Dan kemarau. Ini 9 mukjizat Nabi Musa. Bani Israel beriman. Lepas pada tu engkar. Beriman engkar. Pasal apa? Tengok bila teruk, bila berat dah ujian yang mereka terima, pergi minta pada Nabi Musa supaya tarik balik. Pohon pada Allah. Janji, kalau hilang bala petaka ni, kami nak beriman. Hilang. Kufur pula. Ni cerita dia. Baik. Fas'al Bani Israel. Tanya olehmu ya Muhammad akan Bani Israel. Tanya Muhammad akan Bani Israel. Ahli kitab yang lawan kamu, yang degil kamu, cuba tanya. Ada cerita Nabi Musa ada 9 mukjizat dalam kitab-kitab yang kamu baca? Di tangan kamu ada Taurat, di tangan kamu ada Zabur, di tangan kamu ada Injil. Baca. Apa yang ada? Dalam kitab kamu? Itu. Maka tanya oleh Muhammad akan Bani Israel daripadanya Musa barang yang jadi antaranya dengan antara Firaun. Antara Nabi Musa dengan antara Firaun Allah cerita, bukan sekadar dalam Quran. Dalam Taurat ada, dalam Injil ada. Orang Yahudi tahu kisah Nabi Musa dengan Firaun. Orang Kristian tahu kisah Nabi Musa dengan Firaun. Yang Allah Ta'ala cerita lepas, ada orang yang jujur. Ahli kitab yang jujur, dia tengok Nabi, dia nampak kebenaran Nabi, dia beriman. Ada ahli kitab yang tak jujur. Benar, dia tahu kata Nabi itu benar. Dia tahu apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil itu. Dia tahu. Tapi pasal apa tak ikut Nabi SAW? Lawan juga Nabi SAW. Kerana dengki. Orang yang jujur akan terima kebenaran dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Izja'ahum faqala lahu Fir'aun inni la azunnuka ya Musa mashura. Ketika datang Musa akan mereka itu Fir'aun. Ketika datang Musa akan mereka itu Fir'aun dan kaumnya, kata baginya Fir'aun bahawa aku zon engkau ya Musa kena sihir. Aku zon, berat sangkaan aku. Berat sangkaan aku engkau ni Musa kena sihir. Sak-sak dia kata Musa ni ahli sihir. Sak-sak dia kata Musa ni kena sihir. Ni orang bercakap tak ada fakta. Apa yang dia bercakap, dia bercakap. Depa yang minta Nabi Musa tunjuk mukjizat, dia kata sihir. Dia kata Musa ni kena sihir. Inilah perangai orang yang tak mau terima kebenaran. Macam kata tadilah, kita tunjuk, buatlah benda ajaib macam mana pun. Kalau dia tak beriman, dia tak beriman juga. Beriman ni mari pada hati yang ikhlas, yang jujur. Terbuka hati, beriman,
Nak beriman pada Allah, beriman dengan ikhlas. Nak tunggu tengok benda pelik-pelik, benda ajib-ajib dulu nak beriman. Fir'aun kalau pasal itu, Fir'aun lah beriman dulu. Kenapa? Dia tengok 9 ayatin, 9 ayat, 9 mukjizat. Fir'aun beriman tak? Tak. Kaum Bani Israel dulu pun begitu. Nah gitu. Baik. Qala laqad alimta ma anzalallahu la ilaha illa Rabbus samawati wal ard Rabbus samawati wal ardi basair. Kata ia Musa, sesungguh engkau ketahui tiada yang menurun sekalian ini itu mukjizat-mukjizat melainkan Tuhan langit dan bumi. Kenyataan yang perlihat akan dikau. Kata ia Musa, sesungguh engkau ketahui barang diturun sekalian itu mukjizat-mukjizat melainkan Tuhan 7 langit dan bumi. Bukan daripada sihir. Yang menurunkan mukjizat itu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tapi orang tak mau beriman ni, dia bagilah alasan macam-macam, begitu begini. Kenyataan yang diperlihat akan dikau. Benar daripada Allah, kebenaran aku. Boleh engkau perbuat iktibar bandingan. Wa inni la azunnuka ya Fir'aun mathbura. Bahawasanya aku zon engkau ya Fir'aun binasa. Kata Nabi Musa, kalau macam ni lah perangai kamu, macam ni lah tingkah kamu, aku duk rasa kamu ni nak kena binasa. Pasal apa? Tolak kebenaran, tak terima kebenaran. Aku yakin bahawasanya kamu ni akan dibinasakan. Mana-mana pun, bila kebenaran ada di hadapan mereka, Allah hantar Rasul terang, tak mau juga akan dibinasakan. Kecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terang. Tak dibinasa semua. Walaupun kaum musyrikin dulu lawan Nabi, kepala-kepala saja terbunuh di medan Badar. Ada yang terbunuh di medan Uhud. Ada pun yang lain-lain tak hancur semua. Diberi peluang kepada mereka. Akhirnya ramai kepala-kepala musyrikin memeluk Islam, termasuk Abu Sufyan, yang menjadi panglima perang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khalid bin Walid. Ni semua ni dulu musyrikin yang lawan Islam kuat-kuat. Sayyidina Umar tu paling kuat lawan Islam. Sama kuat dengan Abu Lahab, Abu Jahal, sama kuat. Akhirnya Sayyidina Umar yang gagah perkasa itu terima Islam. Suraqah yang nak bunuh Nabi berapa kali nak bunuh. Kenapa? Nak pada tawaran yang ditawarkan oleh musyrikin, akhirnya dia menerima Islam. Yang mati kepala-kepala yang degil-degil. Yang lain mereka menerima Islam akhirnya. Hindun sendiri, yang gigit, yang belah jantung Sayyidina Hamzah, gigit, akhirnya dia memeluk Islam. Yang bunuh Sayyidina Hamzah memeluk Islam. Itu kaum dulu. Ini kata Nabi Muhammad ni rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Diberi peluang. Kaum Nabi Nuh lawan Nabi Nuh, hak lawan mampu habis. Kaum Nabi Lut lawan Nabi Lut, ajak tak mau, akhirnya hancur, mampu habis. Fir'aun lawan Nabi Musa, hancur, binasa habis. Sampailah zaman kita sekarang, lagi degil orang zaman sekarang. Apa yang orang tak buat? Apa orang tak lawan perintah Allah? Macam-macam. Ada Allah turun bala bencana sekaligus, hancur binasa. Tak. Bagi bala bencana nak bagi sedar. Hak lama kali ni, ni corona ni, Covid ni, paling lama. Dulu bagi sat-sat ya, mari semua sat je. Macam-macam virus ada dulu, sat ya. Virus Nipah lah dulu, SARS lah, apa mari hilang.
Bagi amaran. Yang ni Tuhan bagi lama, setahun dah. Setahun dah. Gitu. Nak bagi apa? Allah sebut zaharal fasadu fil barri wal bah bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan di langit dan bumi ni semua sebab manusia. Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu. Kami nak rasakan apa yang mereka itu kerjakan. Nak bagi depa rasa selama ni depa buat apa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali ke pangkal jalan. Bukan bala tu nak bagi hancur mampu habis, tidak. Bala nak bagi sedap. Bala untuk Muhammad, umat Muhammad ni, bala nak bagi sedap. Kalau Tuhan nak bagi mati teruikannya payah. Nyakit hak tak nampak nak lawan macam mana? Kena mati, kena mati, kena mati, kena mati. Habis dah. Dengan corona ni pun mampu habis dah dalam dunia ni. Kalau Tuhan nak beri hancur, tapi kasih sayang Allah Ta'ala. Kena ada yang sakit rawat lega. Bahkan yang rawat lega ni banyak daripada yang tak lega. Berapa peratus je yang mati. Nah, lega. Tu, dia mudah berjangkit, mudah lega. Allah bagi. Pun kita tak tahu bab lagu mana dah. Dahsyat. Sampai ke airport tutup. Kapal terbang yang besar-besar tak boleh terbang. Kapal-kapal mewah yang boleh bawa beribu-ribu orang, tak boleh berlayar sampai sekarang. Habis. Pilot yang terkenal, bila sebut pilot ni kita nak sangatlah anak kita jadi pilot sebab kaya. Lah buat Grab. Bukan buat Grab food panda, Grab pun tak ada orang nak berjalan. Grab food ke apa? Bawa. Gitu. Jual cucur pisang kat tepi jalan. Daripada hak duk atas berguling terus tak ada apa. Pasal Tuhan nak suruh sedap. Sedap tak? Berapa orang je sedap. Duk macam tu juga. Ni cerita. Kaum dulu Allah binasakan. Apabila mereka lawan Nabi, habis binasa. Kaum Ad, kaum Samud, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ribut pasir. Yatatawaluna fil bunyan, bangunan-bangunan mereka tinggi, rumah-rumah mereka tinggi, tebuk pahat gunung batu buat rumah dalam tu, buat rumah batu. Kita bukan rumah batu. Kita rumah bata. Mek bata susun, depa rumah batu betul, pi gunung batu pahat, batu-batu pejal tu. Duk kat dalam tu, ukir yang cantik-cantik. Rumah depa paling hebat. Degil lawan Nabi, Allah hantar ribut. Bukan ribut saja, ada pasir. Kambui, beratus kaki duduk dalam tanah, siapa pun tak boleh angkat buat keluar. Tak mampu angkat pasir yang begitu banyak. Ingat, kita Allah bagi peluang. Mula daripada zaman Nabi dulu, bukan musyrikin hak lawan Nabi itu mati semua dah. Tak banyak mana hak mati. Kebanyakannya akhirnya mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Baik. Fa arada an yastafizzahum minal ardi fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Maka menghendaki Firaun bahawa mengeluarkan mereka itu Musa dengan kaumnya daripada bumi Mesir. Depa nak Firaun ni nak mengeluarkan Nabi Musa dengan kaum Musa Bani Israel daripada bumi Mesir. Kan kita baru habis kisah, kita belajar surah Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salam. Dia di Palestin bersama dengan ayah dia, adik abang-abang dia, Nabi Yaqub alaihi salam. Bila Nabi Yusuf ni dia tahu masuk dalam telaga buruk, orang lalu lalang berjalan tarik, nak ambil air dalam telaga tu, dia bergantung di tali. Tarik bawa keluar, tengok-tengok budak laki-laki pula. Cantik. Nabi Yusuf ni Nabi yang paling cantik. Seronok mereka, ini peluang. Kenapa zaman dulu boleh jual orang.
laku. Kena pula orang laki-laki, lakulah pada orang perempuan. Mahal lah sikit, lawa pula. Buat keluar Nabi Yusuf daripada Palestin, buat pergi ke Mesir. Dia seorang je pergi. Anak Israel. Israel ni nama Nabi Yaqub alaihissalam, ya Bani Israel. Dia seorang je pergi ke Mesir. Bawa pergi ke Mesir, jual di pasar di Mesir. Pergi Raja Muda Mesir, tengok budak elok lawa. Dulu-dulu bila pergi ke pekan hari, boleh beli orang. Macam kita lah ni pergi pekan beli anak nyok. Tengok anak derian dia elok, beli. Kadang ada orang jual anak itik, anak ayam. Hak bawang-bawang tu tentu dah apa semua ronda tu duk seronok ronda. Dulu-dulu pergi pasar boleh ronda, tengok orang jual orang. Ada duit boleh beli. Ada lagu tu seronok no. Pergi beli. Pergi ke pasar Mesir, tengok-tengok ada jual orang lawa, Raja Muda beli. Beli bawa balik. Bawa balik pula dia tak ada anak. Walaupun hamba dijaga lebih pada anak lagi. Dengan penuh kasih sayang. Makin besar Nabi Yusuf umur 15-16 segak. Orang ni mula segak, teratulah anak-anak kita pun cik-cik kita tak nampak lagi anak kita segak, belemuh, beringuh je. Tapi bila 17, 18 baru kita tahu anak kita tu segak tak segak. Masa tu kecantikan Nabi Yusuf alaihissalam ni dah nampak. Lawa dah nampak sampai Zulaikha tak tahan. Isteri Raja Muda tak tahan. Mengorak apa mau. Akhirnya panjanglah cerita, kalau cerita Yusuf panjang nak ulang balik. Mengaji dah apa semua sampai akhirnya dia dipenjara kerana fitnah. Duduk dalam penjara sampai masa raja tua, kita raja tua lah, raja hak nombor 1 mimpi. Mimpi sapi gemuk, sapi kurus mimpi. Itu Nabi Yusuf tarbih mimpi. Sampailah Nabi Yusuf ni berkenan oleh raja, dilantik menjadi orang besar, dia pilih nak jadi menteri pembendaharaan, menteri keuangan. Sampailah dia paling berkuasa di Mesir. Dia seorang. Itu. Bila negara-negara dilanda dengan kemarau yang cukup lama, Mesir juga dilanda kemarau, tapi Nabi Yusuf, Nabi yang sangat hebat jaga ekonomi, rakyat Mesir tak susah. Kenapa? Perbendaharaan negara Mesir cukup untuk tampung negara yang menghadapi kemarau itu, sehingga negara-negara luar keliling pergi minta bantuan kepada Mesir. Datanglah abang-abang dia, anak-anak Nabi Yaqub, abang-abang Nabi Yusuf yang dengki kepada Nabi Yusuf dulu. Pergi minta bantuan. Nabi Yusuf bagi, walaupun mereka tak kenal kata itu Yusuf kenal ni abang-abang dia. Ulang alik. Sampailah mereka terkejut. Raja, menteri yang menjaga ekonomi Mesir itu ialah Yusuf yang mereka campak masuk dalam perigi dulu. Nabi Yusuf tak dengar. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam jemput semua. Jemput semua. Ayah dia Nabi Yaqub, mak-mak dia, mak-mak tiri dia, adik-beradik dia, ipak-ipak dia, anak-anak menakan dia. Mailah jangan duduk di Palestin lagi, mai kita duduk di Mesir. Berapa? Lebih kurang 70 orang mai. Di situlah mulanya di Mesir ada Bani Israel, anak cucu Nabi Yaqub. Daripada 70 orang ramai sampailah berpuluh-puluh ribu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tentu ada dua bangsa di Mesir. Walaupun Bani Israel di zaman Nabi Musa itu duduk lebih daripada 400 tahun duduk di Mesir, sejak zaman Nabi Yusuf dulu sampai Nabi Musa, orang-orang Mesir menganggap Bani Israel ini bukan bumi putera, orang kelas bawah, mari tumpah negara kami. Jadi orang-orang Bani Israel ni dijadikan kuli, dijadikan hamba abdi, dijadikan orang kasta rendah.
oleh kaum Fir'aun, kaum Qibti. Ditekan. Masa itulah Allah Ta'ala hantar Nabi Musa AS untuk mengangkat martabat Bani Israel. Takdir Allah, Nabi Musa dibesarkan dalam istana Fir'aun. Ini kerja Allah, sibratullah, celupan Allah, pusing mai, duk tang tu. Tu cerita dia. Nah, orang panggil. Duduk tang tu. Ini kerja Allah Ta'ala. Nah, kerja Allah Ta'ala. Itu. Ingat dulu masa saya duduk pondok dulu, cuti umur masa tu 16-17 tahun tak tahu. Cuti pondok. Marilah cari kerja. Nah, cari kerja. Cari kerja. Ni cari kerja untuk prai ni. Nak sambung mencari duit cuti. Dapat kerja Kelang. Kerja Kelang. Kelang kotak di prai. Kerja apalah, gaji sebulan 300. Nak kerja 2 minggu siapa nak bagi? Cukup 2 minggu balik minta tunggu nak sambung tak dapat gaji. Dapat 300. Balik. Itu tak tahu apa, tahu tang tu je. Kok ni tak tahu. Ada orang kampung tani kerja tang ni, kerja dengan saya juga. Tani. Dia pun nampak pelik. Orang kerja Kelang masuk kerja pakai baju Melayu. Kepiah. Itu. Baju Melayu, kepiah. Panggil. Oh, dia sayanglah kat kami ni budak. 3 orang semua. Tu ajak cuti, jomlah makan nasi rumah kami. Rumah tak mana? Kampung Petani. Mana kami tahu kampung Petani nak pi. Tak tahu nak pi. Naik bas nombor berapa masa tu tahulah di Bantuah. Turun di Azmi Prabu. Nu 30 tahun dulu tu. Saya pergi ambil tuan tu. Pi tu. Mai rasa jauh lah kampung Petani, pusing kok ni jauh nak sampai tang ni. Pamano tak tahu kau lempak teriak. Tepak teriak. Itu. Dia ambil. Tu nama apa sini? Saya panggil Salim. Nama dia Salim. Sini panggil pos Ma'e Daud ke? Ma'e Daud tu kampung Petani belakang dia ada orang ni tapi mah dia. Kita 30 tahun lebih dulu start makan nasi tang ni. Mai. Tu cerita. Mai. Tu cerita bom mai tak tahu apa dia. Akhirnya jadi orang kampung Petani. Tu katanya. Dunia pusing mai duk tang ni. Duk tang ni. Sebelum tu tak tahu apa naik bas nombor berapa dulu tak tahu naik bas semua. Tu orang tu kami ambil semua. Kau tahu tani teriak, tak reti nak balik dah. Ada tak reti nak balik. Tu cerita. Tu dia pun sakit dia pergi pun. Ni cerita. Pusing mai tu cerita celupan Allah. Sama Nabi Musa alaihissalam. Taklah sama cerita Nabi Musa alaihissalam gitu. Fir'aun ni lahir je budak zaman tu bunuh. Kerana ahli sihir dia bagi tahu zaman ni ada seorang budak yang akan lahir, yang akan menjatuhkan kerajaan kau. Budak tu di kalangan Bani Israel. Pi tunggu. Orang perempuan Bani Israel mengandung, tunggu. Dapat anak perempuan tak apa, dapat anak laki-laki bunuh. 70,000 kanak-kanak masa tu dibunuh. Dari riwayat mengatakan akhirnya yang nak jatuhkan kerajaan dia anak Bani Israel betul. Anak Bani Israel lahir menjadi anak angkat dia pula. Asia tak ada anak. Habaq pada Firaun le, budak banyak ada bunuh takkan yang ni kau nak jatuh kerajaan kau. Kita belalah kita akan ada anak, rupanya hak tulah nak jatuh kerajaan kau. Itu orang panggil celupan Allah Ta'ala. Ini cerita. Kau itu tengok politik. Lama kau pusing mai. Gitu. Mula kelih dengan Mahathir, baik balik kelih pula. Nak baik pula dengan Najib, kelih dengan Najib. Tengok kita tak tahu. Tengok nak jadi lagu mana tak tahu. Lawan pasal rasuah, pasal apa semua, baik balik nak berkawan balik apa semua. Celupan Allah. Kita perhati tengok nak jadi lagu mana. Ada pusing mai baik dengan kawan dengan ni, pusing kok ni. Yang penting kena pandai pusing. Ni cerita dia. Tengoklah. Ni cerita. Kita bertenang. Tengok nak jadi macam mana. Tu orang panggil. Orang tu panggil wa makarullah.
Wallahu khairul makirin. Nah, itu. Allah susun. Kita usaha aja apa yang jadi, Allah Taala yang susun. Kita doakan moga Allah susun untuk kita dan untuk perjuangan Islam susun yang terbaik. Walaupun dunia ini dipenuhi dengan fitnah, dipenuhi dengan berbagai-bagai, minta Allah Taala susun yang terbaik untuk kita. Nah, orang pagi tu cerita. Mai Nabi Musa alaihissalam. Takkan Firaun tak kenal Nabi Musa? Anak angkat dia hampir tuduh macam-macam apa semua, duduk daripada kecil sampai remaja. Nah, kenal singkah laku Musa macam mana? Itu. Baik. Musa, Allah perintahkan Nabi, izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Hey Musa, pergi pada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun tu melampau. Tagha tu melampau. Allah suruh pergi. Tu cabaran Nabi-Nabi alaihissalam kena pergi kepada pemimpin yang sombong-sombong. Macam Nabi Ibrahim dengan Namrud. Nabi Musa dengan Fir'aun. Kita dengar nama Fir'aun pun kita rasa macam mana ada. Nabi Musa kena pergi berhadapan dengan Fir'aun. Nah gitu. Kata, hei Fir'aun, kalau kamu macam ni, kamu tempuh binasa. Tu kata Fir'aun. Kata Nabi Musa pada Fir'aun. Itu. Fa arada an yastafizzahum minal ardi fa aghraqna wa man ma'ahu jami'a. Maka menghendaki Fir'aun bahawa mengeluar akan mereka itu Musa dengan kaumnya daripada bumi Mesir. Menghendaki Fir'aun bahawa mengeluar akan mereka itu Musa dengan kaumnya daripada bumi Mesir. Akhirnya Musa nak hambat Fir'aun nak hambat Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel halau keluar balik daripada Mesir. Sebab apa? 400 tahun dulu kamu pendatang yang meriduk tempat kami. Oh, tu cerita. Baik, kata dia tu. Maka kami karam akan dia Fir'aun. Nak sangat tak menerima kebenaran, kami karam akan dia Fir'aun dan mereka yang sertanya ke dalam laut Qalzum. Karam. Pukul laut terbelah, Nabi Musa nak lalu dalam laut. Sampai depa tengah-tengah, Fir'aun sampai di tebing. Depa masuk, belok depa sampai tengah, Nabi Musa sampai di darat. Nabi Musa pukul, tutup. Sengat duduk dalam tu. Laut macam biasa, tenang bergelora macam biasa. Tak ada nampak kaluk apa pun. Tutup rup, atas macam biasa, laut ombak macam biasa, tenang macam biasa. Walaupun dalam perut dia telan Fir'aun dan bala tentera Fir'aun. Ini kerja Allah Ta'ala. Apa nak susah? Tak jadi masalah pun laut. Koklah laut tu nak jadi apa-apa dak, laut akan tenang macam biasa selepas dia telan Fir'aun. Ombak macam biasa, apa semua, ikan-ikan berlari semua macam biasa. Langsung tak ada masalah. Nak tunjuk Allah Maha berkuasa. Tak payah dok tunjuk megah lah. Itu. Sama lah orang yang perangai macam Fir'aun. Jangan ada buat tunjuk megah. Hang ada kuasa, hang nak buat apa hang buat. Hang nak halau orang ke? Hang nak sekat sana sekat sini ke? Hang nak halang sana halang sini ke? Tengok yang halang tu apa. Kalau halang tu kerja-kerja agama Allah, halang tu kerja-kerja perkembangan agama Allah, yang binasa kamu. Kenapa? Islam ni dinul hayah, agama hidup. Dia bukan agama mati, agama hidup. Tak pernah mati Islam. Negara yang bermusuh dengan Islam, di situ Islam hidup dengan maju. Amerika, setiap hari, setiap detik rakyat Amerika mengucap syahadah meluk Islam. Walaupun dia bermusuh dengan Islam. Akhirnya hakim-hakim di Amerika orang Islam. Polis-polis di Amerika orang Islam. Orang-orang besar Amerika, bekas-bekas pemimpin Amerika, isteri, anak-anak mereka memeluk Islam. Kalau kita fikir dengan akal kita, kan Islam tak tumbuh di Amerika. Kenapa? Dia paling tak suka Islam. Britain sama, Rusia sama, China sama, Korea sama. Walaupun kita tahu Islam ni dimusuhi. Sampai bau ni Trump tu buat putus hubungan dengan negara Islam, tak boleh pergi ke Amerika.
Rakyat Amerika sendiri bangkit bangkang buang presiden mereka. Nah, naik hak lah ni. Nama apa Biden ke? Nama apa mudah sebut lah ni. Nama Biden. Nah, gitu. Timbalan nama apa? Haris. Nama apa punya Arab belakang dah. Bagi tu kita. Ini. Baik. Mana ada kata Islam ni nak hapus dah. Yang hapusnya umat yang tak mau Islam. Ingat. Orang Islam yang mengaku Islam tak mau Islam, dia hancur. Islam tak hancur. Islam dinul hayat, agama hidup. Dia akan terus hidup. Terus hidup. Tentera Tatar dan Mongol menyerang Baghdad, bunuh umat Islam semua. Sampai umat Islam, darah-darah umat Islam banjir kota Baghdad. Timbun-timbun mayat orang Islam macam gunung. Islam habis di Baghdad dah. Akhirnya orang Tatar dan Mongol memeluk Islam. Tukar orang memeluk Islam di Palestin. Tentera Salibiyah menyerang Palestin, bunuh orang Islam, lari atas sutuh, naik sembelih atas sutuh, sehingga bumbung-bumbung mereka mengalir, bukan mengalir air hujan, mengalir darah umat Islam. Habis Islam di Palestin dah. Walaupun ditekan. Itu. Sampai hari ini di Israel sendiri. Dah ada orang Islam yang ramai. Itu apa? Islam berkembang. Itu cerita dia. Kalau kita tak mau Islam, Islam ni macam roda, dia pusing. Dia pusing. Itu. Kalau kita tak ikut, kita kena tinggal belakang. Itu cerita dia. Baik. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul ard. Dan kata kami daripada kemudian bagi Bani Israel, duduk olehmu akan bumi. Dikata kepada Bani Israel, duduk olehmu akan bumi. Duduklah. Selepas daripada kamu diselamatkan oleh Nabi Musa diselamatkan oleh Nabi Musa daripada kekejaman Firaun, duduklah di atas muka bumi. Duduklah. Gitu. Sebab itu duduk di atas muka bumi. Nah, ini ulama-ulama mentafsir banyak kata ni. Duduk di mana? Duduk di Mesir, duduk di Syam. Itu. Dan Yahudi Bani Israel ini duduk di atas muka bumi, duduk di merata. Ada duduk di Amerika, duduk di negara-negara Eropah. Hari ini sebahagian daripada Bani Israel Yahudi mai duduk di Palestin dengan bantuan kuasa-kuasa besar. Salah satu sikap orang Yahudi ini, yang Israel Yahudi ini, sikap mereka bangga diri, mereka kata mereka lah bangsa yang terbaik di dunia. Sebab tu orang-orang Yahudi ni dia tak boleh berkawan dengan orang. Israel ni dia tak boleh kawan dengan orang. Dia berkawan, dia rasa dia lah paling baik, dia lah paling sempurna, dia paling bagus. Nak berkawan dengan siapa? Tu kata Allah, duduklah kamu di atas muka bumi. Itu. Baik. Fa iza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Maka apabila datang oleh janji yang akhir, hari kiamat, sangkakala yang kedua, kami datang dengan kamu berhimpun sekalian. Duduklah kamu di mana pun. Hei Bani Israel, yang duduk di Palestin, yang duduk di Amerika, yang duduk di duduk di Rom, yang duduk di mana-mana, satu hari kamu akan dipanggil di akhirat, semua sekali. Bukan Israel saja, semua pun begitu. Duduklah kamu di mana pun, esok akan dipanggil. Allah bagi kita duduk bertumpuk-tumpuk atas muka bumi ni. Duduklah. Tapi esok kita dipanggil sama. Bangsa Melayu pun, kita duduk kat belah ni. Ada Melayu duduk kat belah Kelantan, Terengganu, Johor. Ada bangsa Melayu duduk di Riau. Ada bangsa Melayu duduk di Afrika Selatan. Dia bangsa Melayu. Tanjung Harapan. Di Afrika Selatan pun semua duduklah. Kamu di mana-mana pun seperti mana Bani Israel, nanti akan dipanggil. Akan dipanggil. Itu. Baik.
Maka apabila datang janji yang akhir, ni hari kiamat, tiup sangkakala yang kedua, kami datang dengan kamu berhimpun sekalian. Dan mereka itu Fir'aun dan kaumnya, dan segala kafir-kafir setengah dengan muslimin. Panggil bercampur bau balik masa tu. Nah, lalu ni berpecah-pecah, akhirat esok akan dipanggil balik. Duk sekali balik. Itu. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dan dengan sebenar telah kami turun akan dia Al-Quran, dan dengan sebenar turun ia seperti yang diturun, tiada berubah atau bertukar. Wabil haqqi, dengan sebenar kami turun akan dia. Quran ni sebenarnya Allah yang menurunkan, dan dengan sebenar turun ia seperti turun tiada berubah. Makna sebenarlah kami yang turun Quran, sebenarlah Quran yang kamu baca hari ini sama dengan yang kami turunkan. Quran itulah tak ada ubah-ubah dah. Sama. Nah gitu. Tak macam kitab-kitab yang dipegang oleh orang-orang Yahudi, yang dipegang oleh orang-orang Kristian, diubah dan dipindah. Quran tidak. Wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Nah itu. Dengan sebenarnya kami turun akan dia Quran, dengan sebenar turun ia seperti yang diturun tiada berubah atau bertukar. Nah itu. Allah yang turun. Macam mana turun, macam itulah yang ada. Yang ada depan kita hari ini. Tak ada ubah. Pergilah dunia mana pun, pegang Quran, isi kandungannya sama, ayatnya sama, tak lari bari, tak lari. Satu huruf pun tak lari. Panduan umat Islam satu, Quran. Sama. Orang panggil. Tak ada ubah-ubah, tak ada versi nu, tak ada cara nu, tak ada. Semua. Wabil haqqi nazal, wabil haqqi anzalna, wabil haqqi nazal. Gitu. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira. Dan tiada kami suruh akan dikau jadi rasul itu melainkan kerana menyukai orang yang mukmin dengan syurga dan menakuti orang yang kafir dengan neraka. Wa ma arsalnaka, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad illa mubasysyiran wa nazira, kecuali memberi khabar gembira dan khabar ketakutan. Khabar gembira syurga, khabar ketakutan neraka. Gembira pada orang mukmin, ketakutan pada orang kafir. Itu tugas Nabi. Nabi bagi khabar gembira dan khabar ketakutan. Itu. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muqsid. Dan Quran kami pecah-pecah akan dia. Quran ni yang kami bawa turun. Yang kami bawa turun, sebenarnya kami bawa turun Al-Quran, dan sebenarnya turun. Maksudnya macam mana Quran yang diturunkan itu, macam itulah yang ada di dunia ini. Tak ada pindah, tak ada ubah-ubah. Sehingga bulan-bulan Islam yang disebut nama dalam Quran jelas. Satu, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Mulia bulan Ramadan itu sebab Quran. Ni kita nak sambut bulan Quran Ramadan. Allah angkat bulan Ramadan itu lebih pada bulan-bulan lain kerana unzila fihil Quran. Allah turunkan Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Diturun pasal bila? Bulan Ramadan. Daripada langit dunia tu buat turun sikit. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Sehingga kita tertunggu-tunggu bulan Ramadan, suruh berdoa pula, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, tolonglah sampaikan kami bulan Ramadan. Rasa kemuliaan. Kenapa? Quran. Jadi apa makna kita sambut Ramadan? Kalau kita bukan berkawan dengan Quran, rapat dengan Quran, mendalami Quran, baca Quran, mengaji si dengan Quran, apa makna Ramadan untuk kita?
Kemuliaan Ramadan itu ialah nuzulul Quran. Allah turun, jelas Allah sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkan padanya Quran. Allah turun pada bulan Ramadan. Nah itu, betul bulan jadi mulia. Nak cerita besarnya Quran ni. Baik, Allah turun Quran. Macam mana Allah turun, macam tu lah yang ada. Jangan tak ada ragu-ragu dah kita mengaji isi kandungan Quran. Bila kita tengokkan baca surat Khabar, sudahlah. Surat Khabar kita baca sekarang dengan surat Khabar yang 30 tahun dulu, berbeza. Tak ada. Tapi Quran yang diturunkan di zaman Nabi SAW, kita baca Quran sekarang, kita hurai Quran sekarang. Quran yang diturunkan zaman Nabi dulu, lebih 1500 tahun dulu, Allah turunkan pada Nabi dulu. Bila kita baca isi kandungan Quran, macam Al-Quran ini turun kemari, isi kandungan dia, pentafsiran dia, cerita-cerita dia, sejarah-sejarah dia masih segar sampai kiamat. Itu mukjizat Quran. Sebab tu ingat, kita jangan jauhkan diri kita dengan Quran. Yahudi ni, dia tak boleh jatuhkan umat Islam selagi mana umat Islam berpegang pada Quran. Dia kena buat, kena reka, kena cari jalan supaya umat Islam ni jauh dengan Quran. Nak pindah Quran tak boleh. Dia buat bagi orang jauh daripada Quran. Lah orang mula jauh daripada Quran. Tengok anak-anak muda kita ni, bukan gaduh baca Quran. Anak-anak kita sekarang, dulu-dulu kita kenal tau. Bila tengok budak, kita tak tahu pun kita boleh pergi tanya budak ke kampung, ngaji tahfiz mana. Lah ni budak tahfiz dengan budak tahfiz sama je muka depa, kering. Nah gitu. Lantak pergi marah semua sama. Kadang-kadang kita hantar anak kita kan, hak ni hantar sekolah pondok, hak ni hantar tahfiz, yang ni sekolah biasa. Balik cuti duduk sekali, nampak semacam malas budak lah ni. Tu duduk mengamuk hari-hari tu. Pada pesorong tak ada jerakah. Kesian kat mak bapak depa. Malas sungguh. Penyakit apa teruk sungguh. Ni hak duk mai depa ni, hak ni lain dengan telefon dengan apa semua diganggu ni. Setiap kali mari baru. Hak jenis hak semua nak celau kepala otak mah. TikTok tak TikTok lah, tok tik lah, mari macam-macam ragam ni. Nak baca Quran lagu mana? Semua. Balik di rumah mak tak pegang Quran, cuti seminggu tak pegang Quran. Nah, tak pegang Quran. Dedak. Masuk kelas gagah baca pasal suruh. Lepas bawa semua. Tak larat buat lagu mana. Tanya kawan-kawan semua lagu tu sekolah lah ni. Setengah ustaz-ustaz kata nak tutup ban mahat tahfiz. Generasi tak mau ni, takutlah ni. Ni cerita dia. Tu hak duduk mengaji memang duduk dengan Quran tu. Tak minat lagi, tambahlah jenis lain langsung. Ni lah ni, zaman lah ni. Tu cerita. Jauh diri dengan Quran. Tak minat, tak sayang, tak cintakan Quran. Ni duk jadi kita lah ni. Takut. Nah gitu. Semua. Betul lah. Dulu tengok tenang wajah, tengok mahat tahfiz, tengok anak kita. Tak tahfiz dengan tak tahfiz, balik macam hak nu rambut berterabur, hak ni pun terabur macam bagi. Tu cerita dia. Bukan tak ajak, bukan tak didik, bukan tak tarbiyah, bukan tak suruh, bukan tak apa dak. Zaman lah ni. Segala teknologi yang mari yang Yahudi buat ni nak bagi orang jauh dengan Quran. Quran tak pegang 2 hari tak apa, telefon tak pegang sehari tak boleh duduk. Ni bukan budak tua pun sama. Bangun pagi rabah telefon dulu. Pagi-pagi tu rabah telefon duduk tak mana. Nak tidur lagi ambil telefon tu. Ni tua nak mampu pun. Pulung apa-apa semua. Quran tak baca. Quran tak baca. Ni pagi petang siang malam duk ganyah benda tu. Duk kai petak bebek kai. Quran malah. Sehari 2-3 live pun teruk nak dapat. Baca Quran 2 muka tu lama tak kira dah. Berasa lama lah. Duk main menatang tu 2 jam 3 jam. Tu hilang telefon tak boleh duduk.
Muka pun apa nak rengam macam rimau. Quran tak ada, tak apa. Tu cerita dia. Yahudi ni mai zaman kita tahu jadi apa. Bukanlah kata tak sah pakai benda tu, kita pakai, saya apa pakai, semua pakai belaka. Tapi kita kena pandai-pandailah diri kita dengan Quran. Jangan sampai Quran tak tepi terus. Tu cerita dia. Baik. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Dan Quran kami pecah-pecah akan dia turun daripada 23 tahun supaya engkau baca akan dia atas manusia atas berlambat-lambatan supaya dapat faham mereka itu. Quran turun daripada Lauh Mahfuz sekaligus pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan tu kami pecah-pecahkan dia. Daripada Iqra, ayat Iqra turun. Sampai iza jaa nasrullahi wal fath. Sampai habis. Kenapa berlambat-lambatan tu pasal apa? Supaya boleh hafal, boleh tenang, boleh ingat. Quran ni tempat duduk dia dalam hati, dalam dada. Quran. Bawa dada kita di mana? Dalam dada kita ada Quran. Sepatutnya begitu. Kerana zaman Nabi dulu, Jibril ajak Nabi, Nabi ingat di dada. Nabi ajak para sahabat, ingat di dada. Kita di dada kita ada banyak mana Quran. Quran ada banyak mana. Hak hafal kecil-kecil dulu pun lupa habis. Hak dulu duk pergi menerah matu Quran Iqra, ingat Sabih, ingat la uqsimu bihadzal balad, ingat la tua tak ingat habis dah. Hilang duit susah hati. Hilang Quran tak susah hati. Di dada kita hilang Quran sekarang. Sebab tu tua-tua tu aduk saja tu renung balik. Dulu surah apa aku ada ingat. La pasal apa tak ingat. Ulang balik lepas maghrib tu, ulang balik. Tiap-tiap lepas maghrib sampai isya ulang tak ada kuliah apa. Bagi ingat balik. Dia ada duduk dalam dada kita. Hak duduk di mashaf. Tu cerita dia. Baik. Dan Quran yang kami pecah-pecahkan dia turun pada 23 tahun supaya engkau baca akan dia atas manusia atas berlambat-lambatan supaya dapat faham mereka itu. Wa nazzalnahu tanzila. Dan telah kami turun akan dia Quran akan sebagai turun. Kami turun akan dia Al-Quran sebagai turun sedikit-sedikit qadar hajat. Kami turunkan Quran akan sebagai turun. Turun memang turun sungguh. Turun. Ada depan kita Quran. Siapa tak boleh buat macam Quran? Siapa tak boleh pindah? Musuh Islam nak pindah Quran tak boleh. Tu yang dia kata dia nak pindah Quran tak boleh, nak ubah Quran tak boleh. Dia buat bagi orang jauh diri dengan Quran. Tu dia buat. Anak-anak muda kita jauh dengan Quran. Hak mengaji sekolah agama tak pegang Quran. Hak mengaji sekolah tahfiz, dulu tahfiz, hantar pergi sekolah tahfiz, balik di rumah tak pegang Quran dah. Yang ini Yahudi Jaya. Dia nak ubah Quran dia tak boleh. Dia nak pindah Quran tak boleh. Kerana Allah jaga dan pelihara. Ngalah tuan. Doalah bagi kita dan keluarga kita, anak cucu kita ahli Quran. Ahli Quran, berkawan dengan Quran, sayang Quran, suka Quran, tak jemu baca Quran. Ni cerita. Baik. Qul aminu billah aw la tu'minu. Kata olehmu ya Muhammad bagi kafir-kafir Mekah, kata olehmu ya Muhammad bagi kafir-kafir Mekah, beriman kamu dengan Quran, dengan kalam Allah atau tiada kamu beriman pada pihak Quran, sama saja. Kau suka kamu nak beriman tak beriman, gitu, sama saja. Jadi tentu qul aminu billah aw la tu'minu wallahu subhanahu wa ta'ala.